Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Sofian, saya Cik- Gina. Cakap. Ya. Jadinya saya nak tanya berkenaan dengan pandangan Cik Sofian lah. Kenapa tarian Rohingya saya mungkin Cik Sofian boleh Line tak clear, ada putus-putus. putus-putus ke? Hello? Dengar tak? Dengar. Okey. Kita nak minta pandangan sikit lah dengan Cik Sofian kan berkenaan dengan isu pelarian Rohingya. Jadi mungkin Cik Sofian boleh jelaskan kenapa ada. Tak clear line tak clear lagi. Dia putus-putus. Saya tak jelas suara. Sekejap. Hello? Dengar tak? Ya. Dengar. Sekarang dengar. Okey. Macam kita nak minta pandangan lah berkenaan dengan apa punca Cik Sofian macam agak berkeras sikit kan dengan pelarian Rohingya ni. Okey. Okey, baik. Dia isu melibatkan pelarian Rohingya ni. Kita bukan berkeras, tetapi kita tengok bahawa pelarian Rohingya ni dia tak boleh dibendung. Peningkatan komuniti pelarian Rohingya ni tak dapat dibendung. Bermakna kalau mengikut statistik perangkaan, kenaikan pelarian Rohingya tu daripada tahun 2009 ke tahun 2021 dalam masa 14 tahun, peningkatan dia orang ni naik kurang lebih kalau ikut statistik daripada UNHCR tu ada lebih kurang 88,000. Tetapi kalau ikut kenyataan daripada Menteri Luar, dia lebih kurang 150,000 peningkatan yang naik. Ini yang berlaku, bermakna kemasukan dalam masa 14 tahun kita tidak boleh terkawal. Dan apa yang saya tengok bahawa kenapa Rohingya ni berminat untuk masuk ke dalam negara kita, sebab dia ada satu kad. Kad ni adalah kad UNHCR. Apabila mana-mana pelarian yang masuk secara menceroboh ataupun dia masuk secara sah yang dibawa oleh kerajaan tahun 2009, mereka ini akan dapat satu akses kad. Kad ini tidak ada expired date, walaupun kad tu hanyalah sebagai kad transit untuk pelarian 3 tahun sebelum dia orang dihantar ke negara ketiga. Katalah pelarian Rohingya menceroboh negara kita, dia ditangkap. Dan apabila ditangkap, dia akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang dan dia akan dituduh di mahkamah. Selepas itu, kalau bersalah, dipenjara. Selepas dia keluar dan telah disempurnakan hukuman, dan dia akan diberikan kad UNHCR kalau dia telah dapat disahkan sebagai pelarian. Dan dengan kad tu, dia akan bebas bergerak ke seluruh semenanjung Malaysia. Okey. Dan apabila kita lihat pada isu sebegini, dan kita tengok di mana kelemahan untuk negara kita nak atasi isu ni, Malaysia tak boleh hantar pelarian yang ada ke dalam negara kita, especially Rohingya ni, ke negara ketiga. Kita perlu melalui UNHCR dan UNHCR perlu mendapat permintaan ataupun dapat dari pengesahan daripada negara ketiga yang dia orang nak terima pelarian. Barulah dia orang boleh hantar. Malaysia tak boleh hantar suka-suka. Dan setelah kita lihat di lantai NGO isu ni, saya tengok kerajaan memang tak mampu untuk selesaikan. Dan sebab itu kita ambil satu pendekatan melibatkan undang-undang. Kita tengok apa yang menyebabkan Rohingya ni akan dihalang sedikit kebebasan mereka dalam negara. Dan kita lihat bahawa seseorang pelarian, walaupun di atas dasar kemanusiaan, dia memang tidak boleh buka sebarang perniagaan dalam negara kita. Sebab dia tak boleh buka, sebab dia adalah pelarian yang tanpa dokumen untuk mendapat perlindungan kemanusiaan, bukan untuk membolot ekonomi. Tetapi sekarang ini kita tengok pelarian-pelarian ini bebas buka perniagaan. Dia orang bukan setakat buka perniagaan, malah dia orang memonopoli perniagaan. Sehingga ada dia orang syarikat-syarikat dia orang besar. Dia orang kontrol pasar-pasar basah, pasar-pasar borong.
Dia orang kontrol melibatkan perniagaan car wash. Termasuk juga melibatkan transportation. Ini saya tengok bahawa dia orang semakin selesa dalam negara. Begitu juga dia orang kontrol melibatkan manpower. Sedangkan dia orang tak boleh bekerja pun. Dia tak boleh bekerja. Dan apabila lambakan ratusan ribu pelarian yang ada dalam negara kita, kalau dia bekerja, bermakna dia telah mengambil peluang-peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Ataupun mereka mengambil peluang-peluang pekerjaan warga asing yang masuk bekerja secara sah dalam negara, melibatkan sektor 3B. Dia orang bayar levy, bayar cukai, masuk ke dalam negara kita. Kenapa perlu bersaing dengan pelarian yang tak bayar apa-apa pun dalam negara? Dan yang ketiga, kita juga lihat bahawa dia orang ini bebas naik kenderaan tanpa ada sebarang tindakan penguatkuasaan yang tegas. Dia orang bebas bawa kenderaan di hadapan balai-balai polis, di hadapan pejabat-pejabat immigration tanpa ada tindakan pun. Dan setelah kita tengok tiga perkara ini, yang tiga perkara ini menghalang sebenarnya pelarian-pelarian ini dapat kemudahan. Sebab itu kita bawakan isu ni dan kita terus memberi tekanan kepada kerajaan untuk kerajaan segera berunding dengan UNHCR bagaimana untuk hantar dia orang ini ke negara ketiga dan bagaimana untuk menghalang ketidakselesaan masyarakat Malaysia dengan lambakan etnik pelarian Rohingya ni. Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi kiranya sekarang bukan dia masalah isu xenofobia atau sebagainya, tapi sekadar untuk macam mana kita fight benda ni untuk keselesaan rakyat Malaysia itu sendiri. Yes, dia macam ni. Isu Rohingya fobia ni dia orang yang timbulkan. Sebab apa dia orang timbulkan? Sebab dalam masa puluhan tahun dia orang berada dalam negara kita, dia orang melakukan pelbagai kesalahan melibatkan apa yang saya jelaskan tadi tanpa dibangkitkan oleh rakyat tempatan, tanpa dipertikaikan oleh rakyat tempatan, tanpa diambil tindakan yang tegas oleh pihak berkuasa. Jadi, dia orang beranggapan selama ini dia orang buat perkara-perkara yang betul dan tidak menjadi kesalahan melibatkan undang-undang. Setelah sekarang, selepas 40 tahun, 30 tahun ini, kita ambil tindakan untuk mempertahankan hak kita sebagai rakyat Malaysia. Dia orang bangkitkan isu melibatkan Rohingya fobia. Ini bukan melibatkan Rohingya fobia, ini melibatkan hak kita, undang-undang hak rakyat Malaysia. Macam mana NGO kemanusiaan mempertahankan melibatkan hak-hak kemanusiaan, kita juga sekarang ini sebagai rakyat Malaysia, sebagai NGO, kita juga perlu pertahankan hak kita sebagai warga negara yang dijamin oleh perlembagaan. Kalau dia orang rasa bahawa kita menzalimi etnik pelarian Rohingya, peniaga-peniaga kita, rakyat-rakyat tempatan, siapa yang nak membela nasib dia orang ini apabila dia orang dizalimi oleh kerakusan etnik Rohingya yang memonopoli semua perniagaan dan pekerjaan dalam negara? Betul. Jadi bagaimana pula pandangan Tuan kalau berkenaan dengan kanak-kanak Rohingya yang dalam masa kita macam yelah mereka tak bersalah kan? Tak, ini memang melibatkan kanak-kanak. Ini memang dijamin di dalam akta melibatkan pelarian. Dia orang perlu diberikan perlindungan. Dia orang perlu diberikan pendidikan. Dia orang perlu diberikan rawatan perubatan. Ini semua dijamin. Dia orang boleh teruskan mendapat hak-hak dia orang sebagai pelarian. Ini tidak ada sebarang masalah, sebarang isu. Dan sebenarnya kerajaan perlu lebih telus. Kerajaan perlu bagi tahu kepada rakyat kalau dia orang ni melibatkan kanak-kanak, dia orang ini dapat dana daripada mana? Sedangkan kerajaan tidak mendapat sebarang pembiayaan dana kalau ikut kepada kenyataan mantan Menteri KDN tahun 2020. Kerajaan tidak terima sebarang dana melibatkan etnik pelarian Rohingya ini daripada negara luar. Dan kita pun faham kerajaan tidak ada sebarang ratifikasi Undang-Undang 1951 dan juga Perjanjian Protokol 1967 dengan PBB. Bermakna kalau kita memberi perlindungan hak kemanusiaan kepada kanak-kanak ini yang memang mereka perlu dapat, siapa yang membiayai mereka?
dan daripada mana dana ini disalurkan dan NGO mana yang uruskan mereka ini, semua ini perlu dijelaskan kepada rakyat Malaysia. Faham? Okey. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit harapan ke ataupun cadangan bagaimana kita nak bagaimana win-win situation macam tu. Okey, harapan kita sekarang ini, harapan kita ada satu saja harapan kita sebenarnya. Kerajaan perlu kembali balik kepada dasar kita sebagai negara yang tidak menandatangani, yang kita tidak sign sebarang ratifikasi melibatkan pelarian. Dan kita berikan negara ini, kita berikan tanah negara kita ini hanyalah sebagai penempatan sementara selama 3 tahun sahaja. Dan dalam masa 3 tahun ini harapan kita perlu bermula daripada sekarang. Kerajaan perlu melihat kepada bagaimana mereka ini perlu segera dihantar ke negara ketiga. Ini harapan kita. Sebab kita hanya berikan tempat transit. Kita bukan menerima mereka terus dalam negara. Dan ini yang sebenarnya menjadi harapan kebanyakan rakyat Malaysia. Dia perlu segera dan kerajaan perlu beritahu kenapa menjadi halangan dan kenapa dia orang ini terus kekal di sini puluhan tahun. Sedangkan kad UNHCR itu adalah kad transit 3 tahun sahaja dalam negara. Saya bagi satu contoh. Negara Finland adalah negara yang sign ratifikasi melibatkan pelarian. Tetapi dalam masa 18 tahun, daripada tahun 2003 sehingga tahun 2021, Finland hanya menerima seorang sahaja pelarian daripada etnik Rohingya. Negara Amerika daripada tahun 2003 sehingga tahun 2021, 18 tahun Amerika hanya menerima 7,000 sahaja pelarian Rohingya. Kenapa Malaysia yang tidak ada sebarang perjanjian dengan United Nations, kita ada ratusan ribu pelarian yang sampai sekarang tidak boleh diselesaikan? Ini harapan kita sekarang. Kerajaan, bila kita bongkarkan isu-isu ni, kita mohon, kita minta, kita harap kerajaan segera buat pembaharuan dan lihat balik kepada kad pelarian yang hanya valid 3 tahun. Jangan bagi renew. Perlu selesaikan isu-isu ni. Sedangkan dalam negara ada 148 negara yang tanda tangan melibatkan ratifikasi pelarian. Kenapa kita nak terbeban? Dan lagi satu harapan saya juga, kenapa sempadan negara boleh diceroboh oleh etnik pelarian Rohingya ini? Dia bukan dekat. Dia orang datang daripada Rakhine, datang daripada Cox's Bazar, datang daripada Bangladesh. Dia orang jelajah sempadan laut kita. Perjalanan dia orang adalah 1,800 kilometer. Dia naik kapal. Ini bukan kebetulan dia orang datang ke sini. Tetapi ini adalah memang dia orang punya modus operandi matlamat dia orang untuk datang ke Malaysia. Ini saja. Baik, Tuan. Terima kasih atas respon. Nanti kalau ada apa-apa soalan tambahan, saya akan kontak Cik Sufian semula, boleh? Boleh. Ni daripada mana ni? Utusan Malaysia. Baik, insyaAllah. Utusan Malaysia ni Penang lah. Utusan Malaysia di Selangor. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama.